Para tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang bertemu pada hari ini dan dikekalkan kita dengan nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dari kitab Manusia dan Islam bab yang ke-6. Bab yang ke-6, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah baca dah sikit ni, kan? Saya ulang balik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Apabila kita menyatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kata Allah, kita beriman kepada Allah, bermakna kita meyakini, mempercayai Allah itu esa, dan tidak ada makhluk ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah, ini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Jadi nak mohon hajat kepada Allah. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa yang setara dengannya, tidak ada siapa yang serupa dengannya. Kemudian apabila, yang kedua, apabila kita meyakini ataupun beriman kepada Allah, bermakna kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan. Dia kata Allah ada begini, Allah macam makhluk, ada begini, ada anggota. Itu kita bersihkan Allah daripada segala apa yang disyirikkan, disekutukan oleh orang-orang yang kafir. Apabila kita kata beriman, yang ketiga, beriman kepada Allah, bererti kita mempercayai Allah lah yang menciptakan alam dunia dan juga alam akhirat. Dunia bukan jadi dengan sendiri, tetapi ia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu siapa yang menciptakan? Juga Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara itu berlaku mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang demikian, artinya yang demikian, yakni sifat-sifat Allah yang maha berkuasa dan sebagainya, itulah Allah Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tertinggal ni, Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Situlah syahid dia. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Setiap benda yang berlaku ini, dia bukan berlaku secara spontan. Tidak. Berlaku dengan kebiasaan macam tu, jadilah benda tu. Tidak. Setiap benda ini berlaku dengan kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita kata beriman kepada Allah, maknanya kita mempercayai bahawa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Bukan kita hidup kerana vitamin cukup, gini cukup. Tidak. Bukan matinya seseorang itu kerana ubat dah habis ke? Bukan. Semua itu, hidup dan mati seseorang itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan makhluk itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah yang mematikan sesuatu makhluk. Boleh ingat tuan-tuan. Jangan kita buat sebab-sebab itulah, kita cari sebab-sebab yang boleh hidup, dan kita jauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh mematikan. Gitu. Kita berusaha, tapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan doktor, bukan kita, bukan ubat dan sebagainya. Lepas tu ada orang dia cerita gini, nak pergi haji disebabkan orang tua ni sakit, kan, bapa ke pakcik ke apa sakit. Bila sakit, bawalah orang yang sihat. Tak? Bawalah orang yang sihat supaya orang sihat ni boleh jaga orang yang sakit. Tapi apa yang jadi? Yang jadinya orang yang masa kat Malaysia sihat, akhirnya dia yang sakit dekat Mekah. Yang orang yang sakit ni dia takut meninggal dunia, akhirnya yang sihat tu yang meninggal dunia. Sebab hidup mati ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syarat mati ini tua, bukan syarat mati itu mesti ada sakit. Tidak. Kan? Kita tengok dekat dekat YouTube tak? Macam-macam cara keadaan orang meninggal dunia. Ada orang tengah main muzik tu, main muzik, main gendang-gendang. Dia gendang-gendang. Lepas tu dia pun terjatuh. Dia masih bergendang lagi. Orang ingat, hebat tukang gendang ni. Bukan setakat berdiri, waktu dah baring pun gendang lagi. Rupanya bila gendang-gendang tu, habis terus, meninggal terus. Ada yang jadi pengacara majlis, cakap tanya wartawan, dia pula yang meninggal. Masa tu meninggal. Ada orang datang semayang pula meninggal. Tak tahu meninggal. Kita boleh cakap, padan dia tu pelik dalam seminggu ni. Ada seorang ni dia meninggal. Sebelum dia meninggal tu, dalam masa seminggu tu, saya jumpa dia dalam masa 8 hari sebelum dia meninggal. Duduk makan lah. Dalam masa seminggu tu dia jumpa kawan-kawan lama. Kawan-kawan lama dia datang kat kedai dia. Dia pun cakap, kalau ada ni nak Ramadan ni, ni nak akhir Ramadan dah ni. Ni akhir Ramadan. Jadi kalau ada apa salah silap ni, minta maaf lah dia. Anak isteri dengar macam biasa je. Lepas tu, satu hari sebelum dia meninggal, dia pergi balai polis, buat laporan IC hilang. Esok tu anak datang pula beritahu bapa dah meninggal. Orang kat balai polis tu pun terkejut. Semalam baru datang. Macam itulah. Yang hidup dan yang mematikan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanam pokok ni, tanam bunga ni semua, boleh berbuah, baja lah pun. Itulah awak tak letak baja, mana nak hidup? Kenapa? Baja tu usaha je.
Bukan baja tu menyebabkan pokok tu hidup. Pokok tu berbuah, memang ada baja buah tak? Tapi bukan dia yang menentukan benda tu berbuah ataupun tidak. Yang menentukan benda tu mendatangkan hasil hidup mati itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha. Oh, kalau semua letak baja semua boleh buah, senanglah, tak payah kerja lain lah. Sebab dah tentu boleh berhasil. Ya. Okey, habis. Firman Allah Ta'ala, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkaulah ya Allah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Malam siang Allah yang jadikan. Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Mula malam, mula siang, datang malam. Bila dah datang malam, datang pula siang. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Daripada tak ada, dijadikan ada. Daripada ada pun, kemudian dijadikan tiada. Macam kita lah, tak? Dulu tak ada, ada. Ada kita kerana apa? Kerana apa? Kerana ibu bapa ke? Bukan. Kerana kerajaan ke? Bukan. Kita mana tahu. Allah yang menjadikan. Dah ada ni, boleh jadi tak ada? Boleh. Bila masa? Tak tahu. Tapi pasti akan tiada. Pasti akan tiada. Baik, seterusnya. Dan engkaulah juga yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisapnya. Yang menentukan rezeki siapa? Allah. Cuma kita disuruh usaha. Usahalah. Baik. Apabila kita mengatakan kita beriman kepada Allah, bermakna kita percaya bahawa semua makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tuannya. Allah lah yang berhak mengatur perjalanan makhluk-makhluk ini. Dan semua makhluk ini berjalan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu jugalah manusia perlulah hidup sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Ya. Semuanya Allah yang jadikan. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki alam ini, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki hari kemudian. Itulah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu. Baik. Seterusnya, apabila kita mengatakan kita beriman kepada Allah, bermakna kita yakin dan percaya Allah sahajalah yang layak disembah, iaitu diibadahi. Kita tak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh beribadat kepada selain daripada Allah, sebab Allah lah yang maha hidup dan yang maha kekal. Adapun makhluk lain dulu tak ada, sekarang baru ada. Kalau kita sembah makhluk itu yang dulu ada, sekarang yang dulu tak ada, sekarang baru ada, lepas tu dah ada pula, lepas ni tak ada, makna kita rugilah. Kita beribadah hanya kepada Allah yang maha hidup dan yang maha kekal selama-lamanya. Apabila kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita kufur, kita engkar dengan segala perkara yang membawa kepada mensyirikkan Allah. Apabila kita kata kita beriman kepada Allah, maka kita mengingkari segala perkara yang boleh membawa kita mensyirik, menyengutukan Allah. Gitu. Maknanya kita jauhkan daripada perkara yang menyengutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu.
kita anggap ada dalam alam ini yang sama macam Allah, yakni yang sama menentukan, yang mencipta. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita tak boleh kata ada dekat alam ini sesuatu yang sama macam Allah, yang boleh memberi sesuatu, yang boleh menghalang sesuatu. Tak ada. Tak boleh kita mengakui ada benda yang boleh menentukan rezeki kita. Berapa banyak makanan boleh masuk ni semua, tak ada siapa yang boleh tentu. Rezeki dapat banyak sikit Allah. Cuma kita usaha. Kita usaha ikutlah hukum adat kita. Hukum adat kita, logik macam mana? Adatnya biasa orang bekerja, dapatlah hasil. Ya tak? Dia nak ikan, kalau nak cari ikan, pergi kat mana? Pergilah kat laut ke sungai. Adat macam tu lah. Jangan, tak apa, saya nak ikan. Tapi dia cari ikan kat mana? Dia cari ikan dekat atas darat. Memang tak ada lah, kat pasar ada lah. Atas darat nak pancing ikan apa benda. Ini tak kena. Ikut logik akal, kebiasaan yang Allah buat. Tapi yang menentukan Allah. Baik. Dan apabila kita mengatakan kita beriman kepada Allah, bererti kita hanya beribadat kepada Allah semata-mata. Kita tidak beribadat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hanya kepada Allah sahaja kita beribadat, kita menghambakan diri. Kepada Allah sahaja kita meminta pertolongan. Inilah semua bab berkaitan dengan ibadat kita tujukan kepada Allah, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita gantungkan harapan, iaitu tawakal. Kita tawakal, gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita baca setiap kali dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami ibadat, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, Baik, seterusnya, apabila kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita melakukan semua kegiatan hidup kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan cara-cara yang tidak berlawanan dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, maknanya kita bersedia memastikan setiap kegiatan hidup kita ini, daripada kita bangun tidur sampai tidur balik nanti, apa benda yang kita buat berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan urus takbir negara, apa sajalah yang kita buat, berkaitan dengan sukan, apa saja kegiatan hidup kita ini, bila kita kata kita beriman kepada Allah, kita akan pastikan segala kegiatan hidup kita ini kita buat semata-mata nak mencari keredaan Allah, dan kita pastikan segala kegiatan hidup kita ini tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sempurna. Lepas tu bila sebut la ilaha illallah tu, sebenarnya banyak benda yang kita dah mengaku. Maka bila kita tanya apa benda boleh makan, apa benda boleh pakai, apa benda tak boleh, kita tanya Allah Ta'ala. Kita tengok Quran. Kemudian kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala tak tetapkan, maka diberi kepada akal kita untuk memikirkannya. Mana yang paling baik untuk kehidupan kita. Itu yang kita sebut Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa sembahyangku, ibadatku, sembahyang dan juga segala ibadat, hidupku, segala aktiviti dalam kehidupan kita, dan matiku, hidupku tujuannya kerana Allah, mati ini pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadat kita
kita tujukan untuk mencari keredaan Allah, dan kita pastikan tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tadi itu makna-makna bagi beriman kepada Allah tadi yang banyak-banyak tu, barangkali 10 tadi, Allah ni esa, Allah yang mencipta, Allah menentukan rezeki, Allah menentukan hidup dan mati. Apa yang kita buat mesti semata-mata kerana Allah, tunduk, patuh, doa hanya kepada Allah. Semua itu makna-makna keimanan yang dihuraikan di atas itu disimpulkan dalam syahadah dan pengakuan setiap muslim, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dalam asyhadu an la ilaha illallah itu terkandunglah semua yang tadi yang kita katakan tadi, iaitu makna bagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Islam adalah muncul di dalam diri manusia sejak mula-mula lagi. Makna manusia ni dari segi fitrah memang dia mengakui Allah itu esa, Allah mencipta semua. Yang menyebabkan mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala dan lupakan kepadanya adalah kerana jiwanya tidak diasuh supaya sentiasa mengakui dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba ada manusia mensyirikkan Allah? Kenapa ada manusia yang tiba-tiba mengakui dalam alam ini ada kuasa yang menetapkan sesuatu? Kerana apa? Kerana jiwa manusia itu tidak diasuh dan tidak diperingatkan selalu tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia itu pandang apa? Benda ni jadi dengan secara semula jadi. Kan ada fahaman macam tu kan? Fahaman sains kan? Sains tu bila tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan faham benda ni jadi kerana tu, kerana tu, kerana tu. Dia tak ada dalam akidah Islam ni, tak ada benda yang jadi kerana semula jadi, tak ada. Tak ada benda yang terjadi secara kebetulan. Itu bahasa kita guna aja. Bahasa yang kita guna, tapi hakikat dia tak ada benda yang kebetulan. Tak ada. Kenapa hujan? Dia pun nyanyi lagu kan. Tanya tu lah budak-budak, lagu budak-budak kan. Walaupun lagu tuan-tuan, lama kelamaan dia akan menjadi pegangan. Kenapa hujan? Dia kata pasal, lupalah saya. Akhirnya dia kata pasal awan. Akhirnya siapa turun hujan? Awan turun hujan. Kan? Ada lagu dia. Dia ditanam daripada kecil. Ada suatu tempat dia ajar. Ini sekolah tadika ni. Tadika mana saya tak cakap lah. Dia pun kata, awak minta pada Tuhan Allah, minta pen. Budak ni pun minta pen, ya Allah, minta pen, tak dapat. Kan? Awak minta sekali lagi, dapat. Budak tu pun minta, tak dapat. Awak minta dengan Muhammad, Nabi Muhammad, pen, dapat tak? Tak dapat. Lepas tu dia cakap, awak minta dengan hantu, pen, dapat tak? Tak dapat. Lepas tu awak minta dengan Nabi Isa, Jesus Christ, kan, dengan Tuhan Kristian ni minta, oh lala cikgu tu pun bagi dekat depan budak tu, tengok awak minta baru dapat. Ni dia tanam macam tu, macam-macam kaedah tuan-tuan. Betul tu tak ada orang buat sesuatu benda melainkan ada matlamat yang dia nak capai. Ada matlamat yang dia nak capai. Okey. Baik. Dosa-dosa yang dilakukan dan kejahilan yang menghalang mereka daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, kenapa naluri fitrah tadi itu makin lama makin pupus, makin lama makin malap? Pertama, kerana tidak diasuh. Lepas itu kita daripada kecil kita ajar anak-anak ni, yang mengenyangkan kita ni bukan makanan itu, Allah yang bagi kenyang. Yang menghilangkan dahaga itu Allah.
Lepas tu dia boleh semayang pula, dia bangun tidur, dia tidur boleh bangun, boleh semayang. Kita kata alhamdulillah, Allah bangkitkan kita, hidupkan kita. Allah diasuh daripada kecil. Kemudian kenapa fitrah semula jadi yang mengatakan Allah tu esa, Allah itu segala-galanya, kenapa makin lama makin malak? Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga kerana kejahilan. Dan yang keempat, kekuatan semula jadi yang dapat mengenal dan mengakui Allah itu ditutup dan tidak bergerak. Mengenai kekuatan semula jadi yang mengakui dan mengenali Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akhirnya bila benda-benda fitrah ini, Allah yang segala-galanya tertutup, malap, akhirnya manusia ini berpegang bahawa sesuatu benda ni berlaku secara semula jadi. Berlaku kerana benda ni, kerana benda tu. Tapi bukan makna kalau macam tu, makan je ustaz, apa peduli, kalau mati matilah, kalau Allah tak takdirkan mati, tak ada, tak disuruh macam tu. Diberi akal supaya fikir. Makan je racun, kalau Allah takdirkan mati, matilah. Kalau Allah tak takdirkan mati, memang pasti tak mati, memang betul lah. Tapi dia suruh diberi akal, Allah beri pada kita akal, maka kita timbang dengan sebab musabab, mengikut hukum adat kebiasaan. Kalau kita ni tak ada hukum sebab musabab adat kebiasaan, payah kita nak susun hidup kita ni. Bila ada hukum adat ini, sebab musabab ini menyebabkan kita hidup kita ni teratur. Kita boleh rancang, kita boleh fikir, kita boleh bertindak. Kalau tidak macam mana? Allah tak payah kahwin, kalau Allah nak bagi anak, bagi, adalah anak, ada. Boleh cakap macam tu? Tak ada. Susah kita nak atur. Lepas tu alhamdulillah Allah jadikan benda ni semua mengikut adat, sebab musabab, tetapi yang menentukan akhirnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita bergerak, kita beraktiviti di atas muka bumi ni ikut logik akal kita lah, ikut ilmu akal kita. Sebab musabab. Tapi yang menentukan ialah Allah. Jadi bila kita buat sesuatu berjaya, kita kata alhamdulillah, kerana Allah beri kejayaan itu. Apabila kita buat sesuatu gagal, kita pun kata alhamdulillah, sabarlah. Belum sampai waktunya, makna Allah belum takdirkan benda tu kita dapat. Ada hikmahnya, ada pun aktiviti yang kita buat, tindakan yang kita buat, usaha yang kita buat, boleh pahala. Ada pun kesudahannya tu macam mana, itu Allah yang tetapkan. Bahkan semua itu daripada Allah. Kita bergerak itu pun semua daripada Allah. Kita cakap yang mudah-mudah aja. Baik. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ini. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuhanku mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka. Ini pada alam ruh ni, kan? Dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Allah bertanya kepada roh zuriat ni, anak-anak Adam ini, roh ni, bukankah aku Tuhan kamu? Ditanya. Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Itu fitrah semula jadi manusia macam tu. Apabila Tuhan kamu mengeluarkan anak Adam daripada tubuhnya, zuriatnya, dan menyuruh mengangkat saksi terhadap dirinya dengan berkata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka mereka ni, anak-anak Nabi Adam ni, semua menjawab, ya, kami saksi, engkaulah Tuhan kami. Mengenali dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar mempercayai Allah Subhanahu wa taala serta keluasannya,
tetapi hendaklah diikuti dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak cakap bukan makna kita kata kita kenal Allah taala, kita percaya kepada Allah taala, hanya sekadar percaya je, bukan. Bila kita kata kita beriman, bukan hanya kita percaya je, bukan setakat percaya, bahkan kita hendaklah menyembah hanya kepada Allah, beribadat hanya kepada Allah dan tidak melakukan sesuatu yang menyengutukan Allah. Dan kita yakin semua perkara itu berlaku atas kehendak dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Dan kita tunduklah semua yang Allah perintahkan. Ada orang dia percaya tapi tak yakin. Dia tidak yakin. Kita kena percaya, yakin dalam hati, dan kita kuatkan, buktikan dengan anggota dan juga lisan. Kita buktikan keyakinan tadi dengan anggota tindakan kita dan juga lisan. Kamu beriman dengan Allah, beriman. Percaya Allah tu Esa, percaya. Lepas tu dia sembah pokok, dia sembah ni, sembah tu. Apa benda tu? Kita kata betul ke keyakinan dia tu? Tak betul, pasal dia melakukan perkara yang bertentangan dengan beriman kepada Allah. Macam tadi itulah. Dia kata dia beriman kepada Allah, dia percaya Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi bila berlaku sesuatu, dia yakin benda ni yang menentukan, benda ni yang memastikan hidup dan mati. Dia yakin benda tu. Secara hakikat dia kata benda tu yang menentukan hidup mati. Ada pun doktor, kita cakap makanlah ubat ni, kalau tidak nanti sakit kamu nanti. Kan kita cakap macam tu. Makanlah ubat ni, nanti sakit nanti kang. Makanlah ubat ni, nanti sihat. Itu kita cakap dari segi bahasa kita je. Bahasa kita. Tapi bukan kita kata hakikatnya ubat tu yang menentukan. Tidak, Allah yang menentukan. Cuma bahasa kita macam tu. Baik. Habis. Kalaulah hanya sekadar percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempunyai tanggapan yang sebenar mengenai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan kewajipan yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, samalah juga dengan orang-orang jahiliah. Kata dia gitu. Maknanya kalau sekadar kata kamu percaya je, tapi percaya tidak membawa makna kita meyakini Allah tu Esa. Percaya tapi tak ada membawa kepada kita meyakini Allah yang menentukan segala-galanya. Percaya tapi tak membawa kita kepada keyakinan Allah yang menghidup dan mematikan, kita kena ikut apa yang Allah tentukan. Tak membawa kepada keyakinan tu. Itu tak cukup itu. Sekadar percaya saja, itu tidak memadai. Tanpa kita mempunyai tanggapan yang sebenar mengenai Allah Subhanahu wa taala ataupun tanpa kita menunaikan kewajipan yang sebenarnya kepada Allah, itu samalah dengan orang-orang jahiliah. Kerana antara mereka itu memang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Allah tu ada. Dia kata orang jahiliah ni pun mengaku Allah tu ada. Tetapi mereka dianggap jahiliah kerana mereka tidak menjalankan kewajipan yang sebenar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia pergi sembah batu, dia sembah patung, dia sembah gini, dia yakin benda ni yang menentukan sesuatu. Sekiranya mereka beribadah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia mengaku Allah ada, Allah yang mencipta segala-galanya, dia mengaku. Tetapi bila dia beribadah, dia tunduk kepada yang lain daripada apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan beribadah kepadanya sebab dia yang Esa. Tapi manusia ni, dia langgar perintah Allah, peraturan Allah, dia pergi sembah benda-benda yang lain. Mereka menyembah berhala-berhala, ketua-ketua mereka dan pawang-pawang mereka. Sekiranya ditanya, mengapa kamu berbuat demikian? Mereka akan menjawab, kononnya patung-patung, ketua-ketua dan pawang-pawang mereka itu menjadi penghubung dan perantaraan
bagi menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu bila kita tanya orang-orang ni, agama ni, kenapa kamu sembah benda ni? Dia ke yang bagi benda tu? Katalah ada orang sembah pokok ni, sembah pokok. Kenapa kamu minta dekat dia? Kenapa kamu beribadat pada pokok ni, pada berhala ni? Kenapa? Kamu sembah dia ke? Dia ke bagi? Dia kata, tak, bukan dia. Tuhan Allah yang bagi, dia kata. Tuhan Allah yang bagi. Habis yang kamu sembah ni pasal apa? Oh, ini nak mendekatkan, nak mendekatkan kita kepada Allah. Dia ni sebagai perantaraan. Dia buat ikut logik akal dia. Sedangkan tak dibenarkan macam tu. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kat sini, dalam sejarah manusia jahiliah pada zaman purba, ketika mereka masih dalam alam kegelapan pun, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Allah yang buat. Pasal tu patung-patung dia tu tak diberi nama Allah. Lata, Uzza, Manat, tu semua dia bagi nama lain. Itu semua sebagai apa dia kata? Untuk mendekatkan perantaraan. Mereka mengerti bahawa yang menjadikan alam semesta atau jagat raya dan yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia orang percaya benda tu, katanya. Baik. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Apabila tanyakanlah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Siapa yang beri rezeki ni dari langit bumi ni? Ataupun kamu tanya, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Pendengaran kita, penglihatan kita. Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada yang mati? Dulu tak ada, sekarang ni hidup. Dan yang mengeluarkan benda yang mati daripada makhluk yang hidup. Dulu hidup, sekarang ni dah mati. Siapa yang buat ni? Dan siapakah pula yang mentadbir urusan sekalian alam ini? Tanya semua ni. Mereka yakni orang-orang musyrik itu tetap akan menjawab dan mengakui dengan berkata, Allah yang buat itu semua. Katakanlah kepada mereka, jika kamu mengakui yang demikian, Allah yang mencipta segala-gala itu, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Kenapa kamu berani menyembah yang lain? Kenapa kamu berani menolak utusan Allah ini? Kenapa kamu berani menolak petunjuk ataupun peraturan yang Allah tetapkan? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Demikianlah antara pengakuan kaum jahiliah. Akan tetapi kenapa pula mereka menyembah patung-patung dan berhala? Dia mengaku Allah segala-galanya, tapi kenapa menyembah patung dan berhala? Mereka menjawab, kononnya patung-patung dan berhala yang mereka hormati dan sembah itu adalah selaku alat penghubung atau perantaraan bagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata ialah sebagai nak jadikan perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kamu tidak menyembahnya atau memujanya melainkan untuk mereka kami. Bukan kamu tu. Kami tidak menyembahnya, maknanya dia tak menyembah berhala tu dan tak memuji berhala itu, melainkan untuk mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Jadi dia kata kami ini tidak menyembah berhala ni, melainkan supaya berhala ni mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata Allah segala-galanya. Allah yang menentukan segala-galanya, tapi dalam hidupnya dia melakukan syirik. Sama ada syirik dari segi penyembahan
ataupun syirik dari segi keyakinan bahawa ada benda yang menentukan hidup mati, ada benda yang mencipta segala sesuatu ni. Itu tak boleh. Sama ada syirik dari segi keyakinan ibadat tadi, ataupun ibadat, ataupun dari segi keyakinan tadi. Bagi kehidupan moden, nampaknya unsur-unsur menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat apabila penghormatan kepada patung-patung ukiran batu, keris-keris pusaka, pokok-pokok keramat, pemujaan kepada pemimpin. Ada yang mengaku pemimpin ini sebagai anak Tuhan. Zaman-zaman dulu ada pemimpin ini jelmaan Tuhan. Gitu ada. Pendewaan terhadap manusia atau mempercayai tukang-tukang nujum dan sebagainya, semua itu adalah perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala yang dosanya sangat besar dalam Islam. Ini antara dosa yang besar ialah mensyirikkan Allah, meyakini ada perkara-perkara makhluk ini yang sama macam Allah, yang boleh buat seperti mana perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam memandang bahawa perbuatan seperti itu adalah perbuatan hina sebagai akibat kebodohan. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu dengan sebaik-baik makhluk ciptaan di atas muka bumi ini, dan kamu manusia mempunyai martabat yang tinggi antara makhluk-makhluk di atas muka bumi ini? Padahal kita yang hebat, tiba-tiba kita sembah makhluk yang lain. Dalam alam ini, antara makhluk ciptaan Allah yang hebat, yang tinggi martabat ialah manusia. Tiba-tiba manusia itu menyembah pokok, menyembah batu, menyembah semen, menyembah macam-macam. Ada menyembah jin pun ada. Padahal manusia itu makhluk yang paling hebat, yang paling tinggi martabatnya. Itu disebabkan kerana kejahilan dan kebodohan. Dengan perbuatan syirik, bermaknalah kita menodai, kita merosakkan martabat kemanusiaan kita. Maka sikap memperhambakan diri, sujud dan menghormati kepada alam benda, mendewa-dewa atau mempertuhankan manusia adalah merupakan perbuatan anaya kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia berhubung langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menggunakan orang perantaraan atau benda-benda yang lain. Yang ini dia sembah, tuan-tuan. Dia sembah makhluk ini. Yang demikian Islam mengajarkan tauhid sebagai tiang seri kehidupan yang sebenar dan jalan yang betul. Jadi kita menyembah kepada Allah, kita memohon kepada Allah, dan kita berdoa hendaklah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Kena jaga baik-baik. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat, dan insyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.